Ibu Kota Nusantara IKN yang bakal menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia tidak hanya memberi kelebihan kepada negara itu, malah menjadi jambatan kepada pengukuhan kerjasama ekonomi dua hala bersama Malaysia. Sarawak akan memanfaatkan jalinan kerjasama dengan wilayah Kalimantan Barat atau KALBA Indonesia untuk bersama-sama menerokai peluang pelaburan dan kerjasama pembangunan di Kalimantan Timur atau KALTIM yang menjadi lokasi baru Ibu Negara Indonesia Nusantara. Kerajaan Negeri Sabah menyambut baik usaha Presiden Indonesia Joko Widodo yang bakal memindahkan pusat pentadbirannya dari Jakarta ke Kalimantan tidak lama lagi. Kementerian Pengangkutan belum mempunyai cadangan untuk melaksanakan kajian keboleh-laksanaan pembinaan rangkaian kereta api yang menghubungkan Sarawak dan Sabah ke Ibu Kota Baharu Indonesia di Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah menimbulkan gelombang antusiasme yang besar di antara masyarakat Malaysia, terutama di wilayah Sabah dan Sarawak. Keputusan ini tidak hanya dipandang sebagai langkah administratif, tetapi juga sebagai peluang untuk kemajuan ekonomi dan kemitraan lebih erat antara kedua negara. Wilayah Sabah dan Sarawak, yang berbatasan langsung dengan Kalimantan, Indonesia, menyambut baik pemindahan ibu kota tersebut dengan harapan akan berdampak positif terhadap perkembangan wilayah mereka. Para pemimpin dan warga setempat percaya bahwa transformasi ini akan membawa peluang baru dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Cadangan kerjasama Malaysia-Indonesia untuk bersama-sama membangunkan ekonomi di Kalimantan bakal memberi peluang kepada syarikat-syarikat di negara ini untuk mengembangkan perniagaan mereka, dan perpindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan Timur pada 2024 juga akan menjadikan lokasi itu pusat pembangunan baru bukan sahaja di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Jadi kita perlu mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama dengan Indonesia bagi membangunkan ekonomi Kalimantan dan juga ekonomi wilayah kita di Sabah dan Sarawak berserta dengan Brunei. Ini akan merancakkan lagi pembangunan di Bimbiaga dan kita akan lihat iaitu wilayah di Tawau dan sebagainya, dan juga wilayah di Bak Kelalan di Sarawak yang berhampiran dengan Kalimantan Utara akan menikmati tahap pembangunan yang baru. Baik, sementara itu pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Nusantara membuka banyak peluang perniagaan bagi syarikat-syarikat Malaysia dalam pelbagai sektor. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Meeting, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, sebanyak 11 syarikat dari Malaysia telah menyerahkan surat niat untuk tujuan berkenaan. Antara syarikat Malaysia yang ada di telah mendapat LOI ialah Tenaga Nasional, Balsted, Famaniaga, Balsted Properties dan sebagainya. Pada masa yang sama, Tenaga Nasional berhad juga turut mengeluarkan surat niat kepada perusahaan elektrik negara untuk meneroka pembangunan infrastruktur antara Sumatera, Indonesia dan Semenanjung Malaysia ke arah merealisasikan grid kuasa ASEAN. Ibu Kota Nusantara IKN yang bakal menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia tidak hanya memberi kelebihan kepada negara itu, malah menjadi jambatan kepada pengukuhan kerjasama ekonomi dua hala bersama Malaysia. Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein menyeru lebih banyak syarikat Malaysia untuk melabur di IKN selain berharap mendapat sokongan penuh daripada Kerajaan Indonesia. Dan kita berharap syarikat-syarikat Malaysia juga diberi peluang untuk berinvestasi di sini, melabur di sini, sebagai salah satu bentuk juga kita berkongsi pengalaman dan juga menyumbang kepada pengukuhan kerjasama ekonomi dua hala di antara Malaysia dan Indonesia, khususnya sebagai negara tetangga, dan ke hadapan kita berharap lebih banyak syarikat Malaysia yang berminat
dapat datang melihat dan berurusan dengan OIKN untuk melihat peluang pelaburan di sini nanti. Jelasnya, kedudukan IKM di Kalimantan juga akan menjadi pusat pengembangan ekonomi di Kepulauan Borneo yang pastinya memberi kelebihan kepada Malaysia, khususnya Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian kepada Bernama selepas melawat tapak pembinaan IKN di Kalimantan Timur, Indonesia. Sesi lawatan delegasi Kedutaan Malaysia ke Indonesia ke IKN Nusantara ini turut disertai Otorita Ibu Kota Nusantara selain beberapa syarikat swasta dari Malaysia yang berpotensi untuk menjadi pelabur di IKN. Sementara itu, Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik, Saribua Siahan berkata, selain sektor hartanah, pelabur Malaysia juga digalak untuk melabur dalam sektor pelancongan dan makanan di IKN. Sekarang ini properti boleh, terus pendidikan boleh, hotel, dan saya senang tadi mendengar bahwa Pak Dubes sampaikan bahwa akan ada hotel Malaysia, pendidikan Malaysia, restoran Malaysia. Jadi itu sangat menarik. Ya, tarik. Semua kombinasi ini sangat baik. Menurut laporan Kaltim Post TV pada Ahad, pembangunan IKN tahap 1 sudah mencapai 77%. Dengan fokus pembinaan IKN ketika ini adalah menyiapkan ekosistem utama seperti kawasan inti pusat pemerintahan KIPP termasuk Istana Presiden dan lapangan upacara bagi sambutan Hari Ulang Tahun HUT Republik Indonesia di IKN pada 17 Ogos depan. Sarawak akan memanfaatkan jalinan kerjasama dengan wilayah Kalimantan Barat atau Kalbar Indonesia untuk bersama-sama menerokai peluang pelaburan dan kerjasama pembangunan di Kalimantan Timur atau Kaltim yang menjadi lokasi baru ibu negara Indonesia, Nusantara. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, jalinan kerjasama yang melibatkan pembukaan sempadan untuk perniagaan dan penerbangan di antara wilayah Sarawak dan Kalbar ini dapat dijadikan asas untuk melihat peluang pelaburan baru berikutan pembangunan di Kaltim. Menurutnya, sudah ada kerjasama untuk memberikan bantuan pembangunan di Nusantara dan pihak Sarawak Energy Berhad juga telah melabur dalam jadukuasa Melinau di Kaltim serta memiliki 25% saham dalam pembangunan hidro. Beliau menyatakan kerajaan Sarawak bersedia mengambil bahagian dalam kerjasama lain untuk pembangunan di Nusantara, khususnya bagi memanfaatkan lagi potensi hidro. Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak dan Dewan Perniagaan Cina Sarawak sudah memulakan jaringan kerjasama dengan badan serupa yang mewakili komuniti perniagaan di Kaltim bagi meningkatkan lagi aktiviti perniagaan di antara Sarawak dan Kalimantan. Terdahulu pada Selasa, Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin dilaporkan berkata, syarikat Malaysia harus mengambil peluang daripada prospek pelaburan di wilayah Kaltim, terutamanya di Samarinda dan Balikpapan. Beliau turut menyentuh mengenai usaha untuk meningkatkan kesaling hubungan kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, termasuk laluan udara, darat dan laut serta inisiatif seperti Grid Tenaga ASEAN.